Baik, kita boleh mulakan suratul Zuhruf. Surah Az-Zuhruf, ya, perhiasan. Baik, ya, hari ini kita sambung ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastamsik, maka berpegang teguhlah oleh engkau. Maka berpegang teguhlah oleh engkau. Billadzi, dengan yang uhiya, telah diwahyukan ia, ilaika, kepada engkau, innaka, sesungguhnya engkau, ala sirat, atas jalan, mustaqim, yang lurus. Ayat 44. Wa innahu, dan bahwasanya ia, la zikrun, sungguh peringatan, laka, bagi engkau, wali kaumika, dan bagi kaum engkau. Innaka, wasaufa, dan bakal akan, tus'alun, kamu ditanya. Baik, ayat yang ke-45. Was'al, dan tanyalah oleh engkau, man, akan orang yang, arsalna, telah kami utus, min qablika, daripada sebelum engkau, min, daripada, rusulina, rasul-rasul kami, aja'alna, adakah telah menjadikan kami, min, daripada, duni, selain, Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman, alihatan, ada Tuhan-Tuhan, yu'badun, mereka disembah. Baik, sama semula. Surah Az-Zuhruf mulai ayat 43, ya. Fastamsik billazi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah oleh engkau dengan yang telah diwahyukan ia kepada engkau. Apa yang diwahyukan kepada engkau, iaitu kepada Nabi, iaitu Al-Quran.
ya, supaya berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Innaka ala sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus. Ini nak menunjukkan bahawa kalau Allah perintahkan kepada Rasulnya supaya berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita sebagai umatnya juga, ya, sama. Perintah itu, ya, sama. Kerana kita umat Nabi SAW. Jadi kalau Nabi berpegang teguh dengan Al-Quran, kita juga diperintahkan supaya berpegang teguh dengan Al-Quran. Itulah salah satu jalan yang lurus. Sebab itu bila dibaca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Al-Quran ini adalah jalan yang menunjukkan kepada, ya, kelurusan. Sebab itu, ya, ikutilah Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Wa innahu la zikrun, dan bahawasanya ia, yakni Al-Quran itu, la zikrun, sungguh peringatan, laka, bagi engkau, wali kaumika, dan bagi kaum engkau. Al-Quran ini adalah peringatan. Di dalamnya, ya, terkandung pengajaran. Ada suruhan, ya, ada tegahan. Ya, itulah Al-Quran. Jadi, ya, Al-Quran diturunkan dalam kalangan, ya, umat masa itu boleh faham bahasa Al-Quran itu. Sebab itu bila Nabi bacakan kepada orang musyrikin faham apa yang dibacakan oleh Nabi. Tetapi hanya mereka yang tidak beriman, ya, mereka mencari dalih ataupun mereka mentafsirkan, ia bukan untuk mengajak kebenaran, tapi ditafsirkan kepada jalan yang, ya, menyesatkan. Contohnya seperti dia dengar daripada Nabi bahawa Allah itu esa. Bila diturun surah Ikhlas, contohnya Qul huwallahu ahad, ya, surah Ikhlas, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keesaan Allah. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada Tuhan melainkan, ya, Allah. Ya, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan, ya, Allah itu tunggal ataupun Allah itu esa, mereka bawa ayat itu kepada kaumnya dengan mentafsirkan. Kau tahu tak apa Muhammad cakap? Muhammad cakap hari ini, dia kata, Tuhan kita yang banyak-banyak ni nak disatukan. Itulah tafsiran mereka yang mereka bawa kepada kaumnya. Ya, padahal di situ nak menerangkan bahawa Tuhan yang disembah itu adalah esa, satu atau tunggal. Dia katakan nak menyatukan. Muhammad nak menyatukan Tuhan-Tuhan kita. Macam itulah. Artinya, peringatan itu sampai kepada kaum Nabi. Sebab Nabi, kaum tadi dapat memahami, ya, apa yang dibacakan oleh Nabi. Artinya pada masa itu, mereka, ya, mereka berbahasa dengan bahasa Arab yang tulen. Ya. Bukan semena Arab fasah, tapi Arab yang tulen. Arab, ya, Quraisy. Sebab itu Al-Quran ini, ia bahasa yang dipahami oleh bangsa Quraisy masa itu. Ya. Tapi sayanglah, mana bahasa Al-Quran ini tidak dipergunakan, ya, dalam harian sekarang. Ya, harian sekarang mereka menggunakan bahasa-bahasa, ya, kedaerahan sahaja, bukan bahasa yang dalam buku. Ya. Kecuali, ya, pada ucapan-ucapan umum, ucapan penting, mereka gunakan bahasa buku. Ya, dalam percakapan harian, mereka gunakan logat-logat, ya, daerah. Ya, sehingga generasi kemudian pun, walaupun dia Arab, ya, tapi mereka juga tidak boleh faham Al-Quran.
Sebab Al-Quran itu tidak digunakan dalam bahasa mereka. Kecuali mereka yang belajar. Ya, mereka yang belajar itu dapatlah faham Al-Quran ini. Ya. Wa sawfa tus'alun, dan bakal akan ya kamu ditanya. Ya. Ditanya besok. Ya. Tentang kebenaran atau pendirian, ya, dengan pendirian mengenai tentang pegangan peringatan itu. Was'al, dan tanyalah oleh engkau. Engkau ni biasa dalam Quran ni dia balik kepada khitab tu kepada Nabi. Sebab Nabi dia yang menerima wahyu tu. Ya, jadi soalan itu was'al, dan tanyalah oleh engkau. Engkau ni maknanya Nabi. Ya. Tapi kalau ditujukan kepada kaum, biasanya was'alu. Ya, itu ramailah was'alu. Ya. Dan tanyalah oleh engkau man arsalna min qablika, akan orang yang telah kami utuskan daripada sebelum engkau min rusulina, daripada rasul-rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, adakah telah kami jadikan daripada selain Tuhan Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan mereka disembah, ya, atau untuk disembah, lagi cantik, Tuhan-Tuhan untuk mereka untuk disembah. Jadi mana soalan itu begini, adakah kami nak menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Ar-Rahman itu jadi sembahan? Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, Ar-Rahman itu adalah Allah, ya, sifat Allah. Jadi adakah kami jadikan Tuhan-Tuhan yang lain yang perlu atau patut disembah selain daripada Tuhan Ar-Rahman? Itu soalannya. Jadi tak ada. Artinya, para Rasul dahulu, mereka mentauhidkan Allah. Mereka mengesahkan Allah dan menyembah Allah. Dia tidak mengajak manusia kepada bertuhankan selain Allah Ta'ala. Ini ketegasan dia. Apa yang diwahyukan kepada Nabi yang salam untuk mengajak manusia mengesahkan Allah, begitulah Rasul-Rasul dahulu, mereka juga mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Sebab manusia ni mudah sangat terpesong. Jadi pengaruh syaitan memang kuat. Sebab dia dah berjanji, iblis dah berjanji, aku mesti sesatkan mereka semuanya. Dia dah janji, dah bersumpah dengan Allah yang hidup dia akan menyesatkan anak Adam ini. Jadi memang berjayalah banyak manusia yang telah dapat disesatkan oleh iblis ini. Tapi manusia-manusia ini pada saat akhir ini mana pada sakaratul maut, masa itulah dia menyesal. Sebab selama ni dia jadi hamba kepada iblis dan mengabdikan diri kepada iblis. Dia sedar-sedar tu dah sakaratul maut baru dia sedar. Tapi tak ada artinya lah. Macam mana nak kembali lagi? Masa itu sakaratul maut. Jadi tak dapat kembali. Itulah saat-saat biasa, saat akhir. Baru dia tahu kesilapan dia, kesesatan dia. Pada masa itu senang je. Iblis akan mengatakan, bukankah aku ni musuh kamu yang terang? Kenapa kamu ikut aku? Itu je jawapan iblis. Aku adalah musuh kamu yang terang. Dalam Quran pun dijelaskan, inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang. Sebab itu iblis akan dia akan mengakui dirinya sudah menyesatkan ketika apa? Ketika sakaratul maut. Dia akan mengakui yang aku sudah dapat sesatkan. Engkau dah tahu aku adalah musuh kamu, kenapa kamu tunduk kepadaku?
kamu sujud kepadaku. Salah kita lah, salah manusia lah. Sebab itu, pegangan akidah ini penting. Rasul-rasul dulu diutus, itulah dia. Iaitu mengajak manusia kepada mengesakan Allah. Jangan sekutukan dia. Sebab mempersekutukan Allah kan dosa yang mengekalkan seseorang dalam neraka, dalam azab Allah. Kekal. Dan menggugurkan segala amal-amal kebaikan. Sebab itu jaga akidah. Jangan sampai mempersekutukan Allah. Okey, tengok balik ayat yang ke 43 ya. 43 ni ya, kita jumpa perkataan mula-mula istamsik ya. Istamsik, fa tu tinggalkan ya, jadi istamsik. Istamsik ni adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Nak kenal dia, tengok kan mat sukun air istamsik ya. Dan perhatikan, kalau mula dengan alif sinta, artinya dia 6 huruf. Alif sinta tu tambahan. Huruf asalnya mim sim kap tu. Ini masaka tu. Mim sim kap tu. Itu huruf asal. Jadi ditambah dengan 3 alif sinta jadi 6 huruf. Di sini maknanya ya, telah berpegang teguh ia. Perkataan imsak daripada inilah kita menahan ya, menahan diri. Ini perkataan imsak. Okey. Sekarang ni ya, kita kalau jumpa fi'il amar istamsik ya, nahinya ya, apa nak bunyikan nahinya? Letak lam alif dengan ta, penambahan dia. Lam alif dengan ta. Buka mic ya, mic tutup tu. Kena buka mic ya. Jadi mic tu tutup. Apa dia? Istamsik kalau nahi? La tas tamsik. Itu penambahannya ialah alif dengan ta. La tas tamsik. Itu fi'il nahi dia. Ya. Istamsik nahinya la tas tamsik. Ya. Madi dia naikkan atas huruf sin tu. Istamsaka. Jadi jangan bariskan mati, sebab fi'il madi mana boleh mati. Fi'il madi bariskanlah atas ya. Istamsaka. Itu madi dia. Ya, 6 huruf istamsaka. Kalau nak buat fi'il amar istamsaka ya, atas bunyikan ke bawah pula. Istamsik. Ini amarnya. Madinya istamsaka. Amarnya istamsik. Ya. Itu amar dia. Baik ya. Madi istamsaka. Mudhari yastamsiku. Yastamsiku. Yas ya. Istamsaka yastamsiku. Amarnya apa? Istamsik. Yang ada ni lah. Istamsik. Nahi dia? La tastamsik. Ya. Isim fa'il. Macam mana kita nak buat isim fa'il? Letak mim. Awalnya letak mim, bariskan depan. Mustamsikun. Kaf tu tanwinkan sebab kita jadikan dia jadi isim. Isim ni ada tanwin ya. Mustamsikun. Kaf dua depan kun. Mustamsikun. Isim maf'ulnya letak atas barisnya. Si jadi sa. Mustamsakun. Apa tukaran dia hanya baris. Ya, isim fa'il dengan isim maf'ul, pertukaran dia hanya baris. Itu senangnya membuat isim fa'il, isim maf'ul
kalau ya fi'il tu lebih daripada 3 huruf, ya. Baik, kita kena ulang balik. Madi istamsaka. Mudhari yastamsiku. Amar istamsik. Nahi la tastamsik. Isim fa'il mim. Mustamsikun. Isim maf'ul mustamsakun. Baik, dalam segi makna kita tadi terjemahkan dia berpegang teguh. Itu makna asal ya, berpegang teguh. Nah, kalau kita letakkan pada madi, macam mana terjemahan dia? Berpegang teguh. Telah berpegang teguh ia. Kalau mudhari, ia berpegang teguh. Kalau amar, berpegang teguhlah. Ya, berpegang teguhlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau berpegang teguh. Kalau isim fa'il, yang berpegang teguh. Kalau isim maf'ul, yang dipegang teguh. Bezanya kalau isim fa'il dengan isim maf'ul, isim fa'il yang, isim maf'ul yang di. Macam tu. Ya. Okey, kita sambung lagi. Ya. Billazi uhiya. Ya. Uhiya ni adalah majhul ya. Telah diwahyukan ia ni fi'il madhi. Kalau ma'rufnya ya bukan majhul ya. Kalau ma'ruf apa? Auha apa? Auha ha. Auha. Ya. Auha. Jadi kalau ma'rufnya auha. Kalau majhulnya uhiya. Tapi auha tu Badi sampai ha, dia ada ya di ujung ni tu. Ya tu adalah ya. Ya tu ada. Ya dikatakan alif maksurah. Ya. Mesti nak ada pada madi. Ya, jangan dibuang. Hanya bunyi sampai ha saja. Au ha. Ya. Tapi kalau nak disambung baru ya dibunyi. Au hai tu. Au hai na. Kalau untuk kami na lah. Ya. Ini majul iya. Telah diwahyukan ia. Nah, kalau ma'ruf auha telah mewahyukan ia. Auha telah mewahyukan ia. Okey. Tengok ayat yang ke-44. Di sini kita jumpa perkataan tus'alun. Kamu ditanya. Ya. Ini dikatakan fi'il mudhari' majhul. Ya, cuba bezakan mudhari' dengan madi tadi. Madi majhul ya dia punya baris dhammah kasrah. Uhiya dhammah kasrah. Majhul ya dia punya baris ya mudhari' untuk mudhari' dhammah dengan fathah. Dhammah dengan fathah tus'a. Itu nak membezakan. Majhul untuk mudhari' depan atas. Untuk madi depan bawah. Dalam terjemah majhul jangan lupa ada perkataan di. Sebab itu kamu ditanya. Ya. Kalau ma'ruf apa ma'rufnya? Kalau ma'ruf. Ini majhul, kamu ditanya. Kalau kamu bertanya. Ma'ruf, kamu bertanya. Ya. Apa barisnya? Tas'alun. Tas'aluna. Ya. Tas'aluna. Tapi ada satu kaedah lagi. Kalau seandainya kita tak tahu langsung lah. Tas'aluka.
Ya, tas ilu ke, tas ulu ke, ya. Kita bingung tak tahu. Boleh, ada satu cara, ya hamzah tu bariskan bawah. Hamzah tu bariskan bawah jadi tus iluna. Itu dah jadi ma'ruf. Ya, kalau kita tak tahu lah nak dapatkan tas aluna tu, ya kita bingung tas alu ke tas ilu, tas a ke tas i. Kan bingung. Jadi pada masa itu, ya ambil kaedah dhammah, ya kemudian keduanya kasrahkan. Tus a jadi tus i, jadi tus iluna. Maknanya sama, kamu bertanya. Tus iluna. Baik. Apa peranan saufa? Adanya saufa. Ya. Artinya lepas saufa depannya fi'il mudhari. Itu salah satu tanda ya fi'il mudhari. Kalau orang tak kenal, lepas saufa tu fi'il mudhari. Kalau nak dekat sikit, ni masa tu dia gunakan sa. Sin saja. Satus aluna. Kalau sin saja makna bakal. Kalau nak lama masa dia gunakan saufa. Saufa bakal akan. Itu lama. Bakal akan kamu ditanya. Kalau nak dekat gunakan sin saja. Ya bakal kamu ditanya. Jadi guna sin saja. Satus aluna. Itu pun tanda bagi fi'il. Kalau belajar nahu, ya tanda ya kita nak mengenal fi'il mudhari, ya 3 tanda iaitu satu qad, ya kedua sin, ketiga saufa. Ya, qad, qabdal ya. Qabdal, qad. Ya. Kemudian sin, kemudian saufa. Ya, lepas tu dia tak boleh isim. Lepas dia mesti fi'il. Macam tu. Jadi itu tanda bagi orang tak kenal fi'il contohnya. Itulah tanda lepas qad, lepas sin, lepas saufa, depannya fi'il. Ya. Okey, kita jumpa depannya lagi perkataan was'al. Was'al dan tanyalah oleh engkau. Kalau tak ada waw ni lah, tak ada waw ni, apa kita nak bunyikan? Kalau tak ada waw. As'al. Ada lagi? Is'al. Ada lagi? As'al, is'al, us'al. Ya, mana satu? Ni dah ya, bentuk amar. Sekarang ni waw kita tak bunyikan. Sebab waw ni penyambung saja. Kalau tak ada waw tu, masalah sin ni nak bunyikan macam mana? Tambah alif. Memang tambah alif. Jadi baru boleh bunyi. Masalahnya sekarang bunyinya mana? As ke is ke us? Buat tiga. Sebab dia 3 huruf, jadi al kena is al. 3 huruf dia tak boleh baris atas awal. Ya, 3 huruf, ya. Dia tidak boleh baris atas, fi'il amar ni tak boleh baris atas. Baris atas ni hanya untuk 4 huruf. Hanya untuk 4 huruf. Itu baru boleh dibariskan atas awal. Okey. Ya, yang sebetulnya ialah is'al. Tu yang disebut tadi, is'al. Tu betul lah tu. Kalau as'al salah. Asalnya wa alif sin. Wa alif sin. Oleh kerana bunyi was tak bunyi alif lagi. Ya, sebab itu alif tu dihilangkan. Tapi kalau kita nak pecahkan dia, wa is'al.
wa is'al. Macam kalau nak pecahkan dia lah. Kalau kita nak sambung was'al. Tapi kalau nak dipisahkan wa is'al. Macam tu. Ya. Madi dia sa'alah. Sa'alah. Sin hamzah lam sa'alah. Mudhari'nya? Siapa tahu mudhari'nya? Yas'alu. Mana tahu dia yas'alu? Ya, mungkin yas'ilu. Ya. Macam mana kita tahu yang dia yas'alu? Ya. Lain sekali ulang. Okey. Ni dah mula ragu dah. Fi'il amar bunyi atas, artinya fi'il mudhari'nya juga atas. Sahih lah tadi tu. Maknanya menyebut yas'alu tu betul. Sebab is'al, al tu kan baris atas. Jadi bila baris atas, sebab fi'il amar ni, dia daripada mudhari'. Jadi bila amarnya atas, tentu mudhari'nya juga atas. Jadi yas'alu, betul. Yas'alu. Sebab di sini amar, yas'alu. Tapi kalau daripada madi, kita tak tahu lagi kalau tak biasa. Contohnya, sa'alah. Sa'alah ni mudhari'nya yas'alu ke yas'ilu. Itu beragulah kalau kita tak biasa. Tapi kalau dah ada fi'il amar, dah tentu ada baris macam ni, is'al, al. Jadi sudah tentu mudhari'nya ada a juga, alu. Jadi yas'alu. Betul lah. Ya? Nahinya apa? Okey, nanti kejap lagi. Apa dia? Waw pada mana? Pada akhir ke awal? Akhir tak boleh lah. Sebab dia mufrad. Waw tu hanya digunakan untuk jamak. Untuk ramai. Jadi tak ada waw. Baik. Ya, 3 huruf. Sa'alah, sin, hamzah, lam, sa'alah. Kan 3 huruf. Ya. Baik, madi sa'alah. Mudhari' yas'alu. Amar is'al. Nahi la tas'al. Isim fa'il fa'ilun. Timbangan dia sebab tiga huruf, timbangan dia atau wazan dia fa'ilun. Cuba buat fa'ilun. Sa'ilun. 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 Yang 3 huruf ni, isim fa'il dengan isim maf'ul, dia tak sama dengan 4 huruf, 5 huruf ya. Dia wazan dia untuk 3 huruf, ingatkan fa'ilun. Fa'alif ain lam. Fa'ilun jadi sa'ilun. Isim maf'ulnya, wazan dia maf'ulun. Cuba buat. Maf'ulun. Mas'ulun. Bukan mas'alun, mas'u. Mas'ulun. Mim, sin, hamzah, waw. Mim, sin, hamzah, waw. Mas'u. Lam 2 depan lun. Mas'ulun. Ya. Wazan dia ingatkan maf'ulun. Okey. Sa'ala mudhari' yas'alu amar is'al nahi la tas'al isim fa'il sa'ilun isim maf'ul mas'ulun. Dalam segi makna ikut kaedah. Makna di sini ialah tanya. Ya, tanya. Kalau madi tanya macam mana? Madi.
Telah tanya ia. Kalau mudhari, ia tanya. Kalau amar, tanyalah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau tanya. Kalau isim fa'il, yang bertanya. Kalau isim maf'ul, yang ditanya. Cantik. Ya, itulah makna dia. Ya. Yang bertanya, yang ditanya. Okey, kita sekarang menempuh 4 huruf. Arsalna, buang na tu kami. Ya, kita jadikan dia mufrad dulu. Arsalna, buang na. Kalau buang na, apa nak bariskan akhir? Tak ni. Huruf yang ada ni. Fi'il yang ada ni, fi'il madi. Ni fi'il madi. Ka- kalau buang na, apa nak bariskan lam tu? Baris atas. Untuk fi'il madi asal, mesti bariskan atas. Arsala. Arsala. Ya? Kalau dah lebih daripada 3 huruf, maksudnya 4 ke 5 ke 6, tadi kita jumpa 6. Ini 4 huruf. Kalau nak buat fi'il amar, bunyikan ke bawah. Arsala jadi arsil. Dah jadilah fi'il amar. Arsil. Ya. Arsala, arsil. Kalau fi'il yang 3 huruf, kita kena cari mudhari'nya. Baru kita boleh lakukan amar dia, buat amar. Tapi kalau dah lebih 3 huruf, contoh 4 atau 5, tak payah kita melalui proses mudhari'. Kita terus daripada madi loncat ke amar pun boleh. Tapi kaedahnya macam itulah, bunyikan bawah. Arsala, arsil. Macam tu. Arsala, arsil. Okey, amar dah jumpa. Arsala, amarnya arsil. Kalau nahi? La tursil. Kena bunyikan domah sebab 4 huruf. Kena bunyikan domah untuk 4 huruf kalau nahi dia. La tursil. Kalau yang 3 huruf dia baris atas. Tapi kalau 4 huruf, fi'il nahi dia kena bariskan domah. La tursil. Isim fa'ilnya letak mim. Mursilun. Kebawakan dulu. Mursilun. Kalau isim maf'ul naikkan atas. Mursalun. Mursalun. Mursilun. Mursalun. Sa. Tengok. Senang ya. Mursi ke bawah. Mursa ke atas dah jadi isim maf'ul. Okey, kita belum buat mudhari' dia ya. Arsala. Mudhari'nya apa? Yursilu. Sebab dia 4 huruf ya. Dia 4 huruf, jadi mulakan dengan dhammah. Ya. Untuk perhatian atau buat catatan, ya, 4 huruf, ya. Mudhari', nahi, isim fa'il, isim maf'ul. 4 ni. Mudhari', nahi, isim fa'il, isim maf'ul mula dhammah. Mula dengan dhammah. Buat catatan. Untuk 4 huruf ya. Itu untuk 4 huruf. Ya. Kalau dia nahi, mudhari', ya. Kalau mudhari', kemudian nahi, isim fa'il, isim maf'ul mula dengan dhammah. Sebab itu bila arsala yursilu. Kemudian buat catatan satu lagi. Untuk 5, 6, untuk huruf 5 dan huruf 6, ya. Fi'il yang 5 huruf dan 6 huruf, ya. Dhammah pada isim fa'il dan isim maf'ul. Dhammah dia. Dhammah dia pada isim fa'il dan isim maf'ul. Mudhari' dia tak ada. Mudhari' ni yang dhammah dan nahi yang dhammah hanya untuk 4 huruf.
Okey. Ulang balik. Arsala. Lagi. Yursilu. Yursilu. Amarnya. Arsil. Nahi. La tursil. Isim fa'il. Mursilulu. Mursilun. Isim maf'ul. Mursalun. Saya ulang ya. Arsala yursilu arsil la tursil mursilun mursalun. Maknanya ialah utus. Ya. Tadi kita terjemahkan telah mengutuskan kami. Jadi kita letak makna asal mengutus. Mengutuskan. Mengutuskan. Sebab dia muta'addi. Mengutuskan. Baik, kalau madi mengutuskan. Macam mana madi? Telah mengutuskan ia. Mudhari'. Ia mengutuskan. Amar. Utuskanlah. Ada kan ya? Sebab dia muta'addi. Utuskanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau utuskan. Kalau isim fa'il, yang mengutuskan. Isim maf'ul, yang diutuskan. Macam tu. Yang diutuskan. Okey. Ya. Ada perkataan lagi kita jumpa di sini, iaitu ja'alna. Ja'alna. Ja'alna tu telah menjadikan kami. Ya. Telah menjadikan kami. Kalau buangna apa nak bunyikan? Baris akhir tu. Buangna. Ja'ala. 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 Maknanya telah menjadikan ia. Ja'ala. Okey. Ja'ala fi'il madi. 3 huruf. Kalau mudhari'nya, biasa jumpa ni. Ja'ala apa? Ya ja'alu. Ini bergantung kepada kebiasaan ya. Kalau biasa kita jumpa, kita tak ragulah. Ya ja'alu. Dah biasa jumpa ja'ala, ya ja'alu. Macam tu. Ya. Ja'ala, ya ja'alu. Amarnya apa? Amar dibuat daripada mudhari'. Ya ja'alu. Dah buat fi'il amar. Alu jadi al. Ija'al. Jadi kalau mudhari', amar mesti nak sama bunyi akhir dia. Ija'al. Ya. Kalau nahi, la taj'al. Ij'al, la taj'al. Isim fa'ilnya fa'ilun. Wazan dia. Ja'ilun. Ja'ilun. Isim maf'ul letak mim. Maf'ulun. Maf'ulun maj'ulun. Maj'ulun. Ya. Kita ulang ya. Ulang balik. Kalau madi, ja'ala. Mudhari', yaj'alu. Amar, ij'al. Nahi, la taj'al. Isim fa'il. Panjangkan sikit ya. Ja tu ya. Ja tu. Ada 2 harakat. Ja'ilun. Isim maf'ul. Maj'ulun. Maj'ulun. Ya. Ada waw tu. Maj'u. Ada waw. Maj'ulun. Baik. Makna asas ialah menjadikan. Kalau madi, telah menjadikan ia. Kalau mudhari', ia menjadikan. Kalau amar, jadikanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau jadikan. Kalau isim fa'il, yang menjadikan. Kalau isim maf'ul, yang dijadikan. Sahih, betul. Ya, cantik tu. Ya, biasakan. Ya.
Okey, kita teruskan lagi. Ada satu perkataan lagi, yu'badun. Yu'badun ini adalah mudhari' majhul ya. Mereka disembah. Apa tanda majhul sini? Mudhari' majhul baris depan dan atas ya. Baris depan dan atas. Hmm. Agak-agak kalau ma'rufnya apa ma'rufnya? Ini majhul. Kalau ma'ruf kalau ragu bolehlah yu'biduna boleh. Itu mana ragulah tak tahu macam mana nak buat. Kalau periksa pun kalau periksa misal kata tak tahu apa nak bariskan. Ya ba ke ya bu ke ya bi. Kan ragu kan. Pada masa itu kita boleh tukar baris ke bawah. Kalau datang keraguan tu buat bariskan ke bawah yu'biduna contohnya. Yu'biduna. Tu ma'ruf. Boleh ma'ruf. Tapi kalau yu'biduna artinya fi'il madinya 4 huruf. Sebab mula dengan domah. Yu'biduna. Kan? Mula dengan mula dengan domah artinya 4 huruf. Ya. Jadi sekarang ni sebenarnya dia 3 huruf. Dia daripada 3 huruf. Madinya abada. Abada. Jadi mudhari'nya ya'budu. Ya'bu. Ya'budu. Ya'budu. Ingat tak kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, banyak perkataan abada. Ya. Contohnya abadatum. Abadatum pada Qul ya ayyuhal kafirun tu, abadatum fi'il madhi. Abada. Abadatum. Ya. Mudhari'nya a'budu. La a'budu. Itu mudhari' a'budu. Aku sembah. Tidak, aku sembah. Kemudian alif tu tukar jadi ya'budu. Itu mudhari' lah. Ya, jadi mudhari'nya ya'budu. Ya. Isim fa'ilnya pun ada. Ya. Abidum ma'abattum abidun. Abidun tu isim fa'il. Pun ada pada kuliah kafirun. Itu dikatakan pada kuliah tu banyak fi'il abadah. Madi ada, mudhari ada, isim fa'ilnya pun ada. Kat situ. Okey, kita buat. Madi ialah abadah. Mudhari'nya ya'budu. Ya'budu. Okey, dah jumpa perkataan ya'budu. Mudhari' mesti tahu buat fi'il amar. Ya'budu. Apa amarnya? Hujung dah tahu budu tu bud. Bud awalnya kalau hujung dah bud awalnya apa? Awalnya juga baris depan bud. Kalau yang akhir tu depan, awal pun kena depan ya. Contohnya kita dah jumpa akhir bud. Artinya awalnya juga depan bud. Itu fi'il amar dia. Kalau nahinya la ta'bud. Ya, la ta'bud. Ya. Ulang balik. Madi abada. Mudhari ya'budu. Ya'budu. Amar ubud. Nahi la ta'bud. Isim fa'il fa'ilun. Bidun. Bidun. Ya. Isim maf'ul maf'ulun timbangan dia. Maf'ulun. Ma'budun. Ma'budun. Ya. Lain sekali, ulang balik. Ini biasa perkataan dalam Quran Fatihah pun kita baca iyyaka na'budu.
Wa iyyaka nasta'in, nak budu kita pun dah jumpa, nak budu kami sembah. Tu mudhari' tu, ya. Jadi madinya abada. Abada mudhari'nya ya'budu. Amarnya apa tadi? U'bud, nahi la ta'bud. Isim fa'il bidun. Isim maf'ul ma'budun. Ma'budun, ya. Okey, dalam segi makna. Dalam segi makna sembah, ya, kita menggunakan perkataan sembah. Kalau madi telah sembah ia. Kalau mudhari ia sembah. Amar sembahlah oleh engkau. Nahi jangan engkau sembah. Isim fa'il yang menyembah. Isim maf'ul yang disembah, ya, yang disembah, ya. Jadi begitulah penggunaan, ya, pecahan atau tasrif, ya, madi daripada sulasi, madi, ya, daripada rubai 4 huruf, ya. Kemudian ada 6 huruf dikatakan sudasi, ya. Jadi dia tak lari daripada 3, 4, 5, 6. Jadi kita nak tahu dia punya kaedah dia. Kalau madi, ya, kalau madi 3 huruf, ya, mencari fi'il amar tadi, ya, cari daripada mudhari'nya. Kalau dapat mudhari', artinya kita boleh buat fi'il amar. Kalau 3 huruf, ya, 3 huruf isim fa'il dengan isim maf'ul, ya, dia tak sama dengan yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ya, wazan untuk isim fa'il bagi sulasi atau 3 huruf, kaedah dia mesti ikut fa'ilun dengan maf'ulun. Ya, fa'ilun, maf'ulun. Tapi kalau dah 4 huruf, dia tak payah ikut kaedah tu. Dia letak mim saja, ikut mudhari' dia. Kalau mudhari' dia misal kata, ya, yursilu. Yursilu, kan, contoh 4 huruf, arsala yursilu. Isim fa'ilnya, ya tu tukar jadi mim. Yang ya tu yursi, tukar jadi mim, mursi. Jadi mursilun. Macam tu. Isim maf'ul ni naikkan atas pula, mursalun. Ya. Mursal, mursilun, mursalun. Jadi kalau 3, kalau 4, 5, 6, isim fa'il dia dan isim maf'ulnya gunakan mim dan berbaris dhammah. Ya, berbaris dhammah. Ya. Jadi yang perlu diingat lagi iaitu bila rubai, fi'il mudhari'nya berbaris dhammah. Lagi fi'il nahi berbaris dhammah. Lagi apa? Isim fa'il berbaris dhammah, isim maf'ul berbaris dhammah. Jadi madi tak ada, ya. Mudhari', ya, nahi, mudhari', nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Itu baris dhammah. Dan perlu diingat satu lagi untuk has, ya. Has fi'il, ya, fi'il yang 4 huruf, dia punya fi'il amarnya mesti mula baris atas. Dan tidak ada pada, ya, 3 huruf. 3 huruf tak ada mula baris atas. 4 huruf, kalau kita jumpa fi'il amarnya mula baris atas, itu artinya 4 huruf. Ya. Macam tu. Ya. Sebab itu 4 huruf ni, ya, dia dah sebenarnya lebih mudah daripada 3 huruf. Sebab 3 huruf ni kita nak cari wazan dia. Ya'budu ke, ya'badu ke, ya'bidu. Kita mesti ada ragu macam tu, kan. Tapi kalau 4 huruf, dia punya wazan dah sama, ya. Dia sama. Maknanya arsala yursilu. Tetap yursilu. Tak ada yursalu ke, yursulu ke. Dia tak berubah.
tetap ya arsala yursilu. Jadi domah dan kasrah. Jadi af'ala ya af'ala. Empat huruf ada 3 bentuk. Satu fa'ala, satu lagi ya tadi yang mula af'ala, yang kedua fa'ala, alif ain lam, fa'ala. Satu lagi fa'ala. Fa'ain sabdu, fa'ala. Ada 3 saja. Ada 3 bentuk untuk 4 huruf. Ya. Kalau contoh lain kita boleh ambil begini. Anzala, nazala, nazala. 3 bentuk. Ya. Nazala. Bentuk pertama anzala. 4 huruf. Bentuk kedua sabdukan nun zailam, nazala. Nazala. Bentuk ketiga ada alif. Nun alif. Nazala. Dia punya mudhari semua sama. Mula dhamma dengan kasrah. Ya, anzala yunzilu. Nazzala yunazzilu. Ya. Nazala yunazilu. Mula dengan dhamma saja. Ya. Baik ya, sampai situ dulu kita punya kuliah ya. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan hari ini. Selamat berpuasa. InsyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum.